إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu sirrah. Wa ghairu musta'malin. Situ sambungan daripada dulu. Dia kata itulah syurutuhu kasyurutil ghasl. Syarat wudu tu macam syarat maknanya mandi juga. Pertama apa dulu? Ma'un mutlaqun, air yang mutlak. Mana bila fala yurfa'ul hadas wala yuzilu an-najas wala yahsul sa'ir taharah illa ma'ul mutlaq. Mana tidak terangkat hadas, tidak boleh menghilangkan najis dan tak hasil segala taharah walaupun yang sunat, melainkan dengan air mutlak. Nak kena air mutlak. Yang mana mutlak pula? Ghairu musta'malin, yang tidak mustakmal. Mana air yang digunakan bukan air yang mustakmal. Apa makna mustakmal? Allazi istu'milah, benda yang telah digunakan pada mengangkat fardu. Tengok dia kata dalam tu, dia kata apa? Fi fardi taharatin. Ya, mana tidak diguna mustakmalin fi fardi taharatin, pada taharah. Maksud di dalam dia kata ai ghairu muaddi bihi ma la budda minhu. Mana pada barang yang tidak disediakan dengan dia barang yang tak dapat tidak daripadanya. Jadi apa maksud kata tuan pengarang fi fardin? Yang tidak mustakmal pada fardu. Apa maksud dia? Dia kata fal murad bil fardi ma la budda minhu. Asima syakhs bi tarkihi am la, ibadatan kana am la, fashamila ma'il wudu'i sabi walau ghayra mumayyizin bi an wada'ahu waliyuhu litawaf fa huwa musta'mal li'annahu uddiya bihi ma la budda minhu wa in kana la isma alayhi bi tarkihi wa shamila aidan ma'ul ghusl kafir lituhilli li halilihi al-muslim li'annahu adda bihi ma la budda minhu wa in lam yakun ghusluhu ibadatun. Baik, sekarang dikata sini mustakmal tu pada fardu. Kalau kita faham pada fardu, maknanya kalau tidak daripada fardu maka tak termasuk, bukan maksud dia itu. Maksud dia kata bukan fardu di sini, dia kata fardu maksud dia la budda minhu, barang yang tidak dapat daripadanya. Faham? Contoh tengok sini. Barang yang tak dapat tidak daripadanya, sama ada barang yang tak dapat tidak atau asima syakhsun bitarki amla, sama ada berdosa seorang dengan meninggalkan dia, itu barang tak dapat tidak. Fardu kan? Mana fardu benda yang tak dapat tidak. Maksud dia masuk barang yang kita tinggal berdosa buat pahala, ataupun lah mana tak termasuk, mana meninggalkan dia tak berdosa. Apa pula maksudnya? Sedangkan fardu kita faham ataupun wajib, mana ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, barang yang diberi pahala bila kita mengerjakan dia dan berdosa bila kita meninggalkan dia. Maka fardu di sini maksud dia bukan sedemikian.
Maksud di sini ialah la budda minhu, ma la budda minhu, barang yang tak dapat tidak daripadanya. Mana mesti ada. Maksud dia apa? Tak dapat dia, kalau tak ada tak jadi. Bukan dia kira surut pahala dosa saja. Faham? Contoh tengok dia buat sini ya. Ni ibarat kita ni boleh tahan juga. Ataupun kata melengkapi uduk sabi. Sekarang kita nak ambilkan budak-budak, ya, ambil air semayang. Sebab apa? Walau ghairu mumayyiz, walaupun dia belum mumayyiz, bi an wada'aha waliyuhu li tawaf. Budak kecil ni belum mumayyiz, kita nak bawa dia tawaf. Sekarang tawaf mesti ada air semayang. Nisbah dengan budak tak ada air semayang pun tak dosa. Faham? Jadi oleh kerana nak buat tawaf mesti kena ada air semayang walaupun budak. Itu makna kata mala budda minhu, barang yang tak dapat tidak daripadanya. Baik, sekarang kalau barang tak dapat tidak daripadanya, sama ada berdosa kalau orang yang baligh, kan? Kalau budak-budak tak berdosa, tapi bila diguna air untuk ambil wuduk, bermakna masuk dalam makna mustakmal. Faham? Mana masuk mustakmal. Bila air mustakmal, darajat dia jatuh daripada mutlak, mana dia hanya suci dan tak boleh menyucikan dan tak boleh ambil air semayang dengan dia tak digunakan untuk taharah, sama ada besar atau kecil. Itu maksud dia kata tadi. Dia kata fardu di sini ialah barang dikatakan ma la budda minhu, barang yang tak dapat tidak daripadanya. Itu makna fardu sini. Maka bila nak tawaf tak dapat tidak, kena ada wuduk. Sedangkan wuduk yang kita ambil budak belum balik. Mana kata ambil wuduk pun tak berdosa bagi dia, bukan? Sebab dia belum balik. Walaupun begitu, bila kita ambil wuduk bagi dia, air yang kita pakai itu dia panggil air mustakmal. Ya, itu. Li'annahu adda bihi ma la budda minhu, sebab disediakan untuk barang yang tak dapat tidak daripada dia. Wa in kana la isma alai, walaupun tak berdosa pada dia, tarku bi tarki, dengan meninggalkan dia. Kemudian wa syumila aidan ma ghuslal kafir litahulla li halidiha, sama juga mandian orang kafir untuk dia taslim kepada khalil tuan dia yang muslim. Faham? Kapi kitabiah, ya, kapi kitabiah yang dipegang dengan kitab asal, ya. Jadi makna dia nak taslim bagi tuan dia, dia dalam keadaan berhadas besar, dia kena mandi. Jadi mandi dia tu walaupun pada dia tadi dia kafir, tapi air digunakan bila kata mandi dia, hukum dia tetap jadi mustakmal. Itu maksud dikatakan fardu di sini ialah ma la budda minhu, ya. Wa in kana dekat dalam yakun ghuslu ibadah, walaupun mandi itu tak jadi ibadat sebab dia bukan orang Islam, kan? Tetap juga hukum dia mustakmal. Itu maksud dia bayanu fardu. Habis. Min raf'il hadasin, daripada mengangkat hadas, ya. Jadi dia mengangkat akan hadas atau rupa mengangkat hadas. Kalau dia tidak mengangkat hadas, maka air itu tidak dinamakan mustakmal. Contoh tajdidul wudu, dia ada semayang, bukan hadas tak ada, dia tuhur suci, orang yang tahir. Dia pun semayang, lepas semayang sunat, kalau nak semayang balik dia tajdid wudu. Maka tajdid wudu, maka air yang dia pakai itu, air itu tidak mustakmal. Bahawa tu? Sebab dia tidak mengangkat hadas. Ya, sebab dia hadas dia masih belum tercacat, dia masih lagi tuhur, masih suci. Dia yang mana orang yang tahir, bukan orang yang muhdis, ya. Itu. Termasuk juga iaitu air mustakmal ma'ul wudu al-hanafi bila niyatin li anahu istamala fi raf'il hadas indahu wa in lam yarfa hadas indana li adami niyah. Wudu mazhab Imam Hanafi, dia ambil wudu tak perlu niat, ya, dia basuh muka atau tangan macam tapi tak ada niat, maka air semayang dia macam hukum jadi mustakmal juga, hukum dia mustakmal. Walaupun di sisi kita makna tak jadi sebab kita tak ada niat. Bagi kita wudu adalah ibadat. Bila ibadat, amal dia kena ada niat. Likul apa dalam hadis Nabi kata innamal a'malu binniyat, semuanya amal tu dengan niat. Bermakna dalam mazhab Syafi'i wudu dimasukkan dalam babul amal.
Berlainan dalam mandi mayat itu tak masuk bab amal Ini fuqaha masuk. Kalau dimasuk dalam bab amal bermakna dia kena niat. Kalau tak niat amal tu tak sah. Kalau dia tak masuk dalam bab amal macam ghuslul mayyit, mandikan jenazah, maka ulama fiqh tidak masukkan dia dalam babul amal. Maka kalau ada orang mandikan dia walaupun orang bukan Islam, dia mandikan cukup syarat, sah hukum dia. Dia nak semayang tak boleh, dia mandi boleh. Ya, sebab bila bukan amal dalam babul izalah, memada dengan dia perhatikan air, tidak payah niat. Itu beza antara mazhab Syafi'i dan Hanafi ini. Mengangkat hadas sama ada asghara atau akbar, sama ada hadas ada kecil ataupun hadas besar. Jadi maknanya air yang digunakan untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil, hukum dia mustakmal. Air mana tu? Air sekali rata. Kita basuh muka kan 3 kali. Apa makna 3 kali? 3 kali basuh ke 3 kali rata? Jawab dia 3 kali rata. 3 kali rata. Mana kalau kita basuh 2 kali, bau rata, dikira sekali. Ya, basuh tu sampai rata. Jadi nak tahu rata, kena tahu apa? Sempadan. Kena tahu sempadan. Ya, awak sodok tanah tadi dah habis kata? Dah. Saya tengok tak habis lagi? Dah kata. Sempadan jauh lagi? Oh, saya tak tahu. Tak kena. Mana tak tahu sempadan? Dia mesti yakin rata bila kita tahu sempadan. Maka sempadan wajhu, muka mana? Farsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Mana sempadan muka? Dia kena tahu. Kalau tak tahu sempadan muka, dia tak yakin dia rata. Sempadan muka sini atas mambatu syar, bawah azzakan, tepi sini mahalu tahzib. Jadi kalau kita ambil benang tekan sini pergi sini, jadi dia akan jadi begini. Tu. Jadi dah tahu sempadan, kita basuh tu kita yakin rata. Jadi sekali rata tadi dapat kita basuh sama ada sekali ataupun 2 kali. Kalau sekali tak rata, kita basuh 2 kali baru rata. Maka air yang meratai sekali rata dipanggil mustakmalun. Air itu air yang digunakan untuk apa? Raf'il hadas, mengangkat hadas. Maka air itu tak boleh digunakan lagi untuk mengangkat hadas, kecuali kalau dihimpunkan dia menjadi 2 kuala. Kalau jadi 2 kuala balik, dihimpun air mustakmal kan. Kumpul-kumpul sampai sukatan 230 liter. Maka jadi balik dia air yang tidak mustakmal, air mutlak lagi. Ya, itu kaedah dia. Sama ada besar ataupun hadas kecil. Bermakna kalau sekiranya ada muka tidak habis rata, basuh yang kali kedua rata, itu tidak dipanggil mustakmal. Sebab dia tidak mengangkat hadas sudah terangkat. Habis. Walau min tuhuril hanafiyin, walaupun daripada taharah Hanafi. Sebab Hanafi tadi di taharah tak ada niat, maka hukum dia tetap juga dipanggil mustakmal. Yang mana-mana lam yanwi, yang tidak berniat dia. Jadi mazhab Hanafi dia tak niat, dia basuh je muka, basuh tangan. Sebab dia pakai zahir Al-Quran, iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh sampai siku, wamsahu birusikum, sapu kepala, ya, kemudian wa arjulukum ilal ka'bain, dan kaki sampai buku lali. Dah. Dalam ayat tak ada sebut niat. Bila tak sebut niat, dia basuh je lah. Atau Hanafi. Jadi kita pakai hadis pula. Hadis innamal a'malu binniyat. Itu di antara asbabul khilaf di kalangan ulama-ulama mujtahid dalam mentarjih ini. Habis. Au sabiyin lam yumayyiz li tawafin, ataupun kita gunakan maknanya wudu tadi untuk sabi. Sabi apa? Makna budak kecil yang belum balik. Laki-laki belum balik dia panggil sabi. Kalau dah panggil dah laki-laki pula dah balik dia panggil rajul. Ya. Wa ma kana Muhammadin aba ahdin mir rijalikum. Kalau ini segegah orang kampung kan, segegah hakik kan. Tidak adalah Muhammad SAW itu menjadi bapa kepada seorang lelaki kamu. Nabi ada lelaki tak? Ada? Anak lelaki Nabi ada tak? Adalah tuan-tuan, ya. Digelarkan Nabi dengan Abu Qasim. Dia orang Arab ni kan Nabi anak lelaki yang sulung, maka digelarkan anak dia dengan bapa dia. Kalau anak kita Muhammad, maka bapa dipanggil Abu Muhammad. Kalau anak dia Ismail, maka bapa dipanggil Abu Ismail. Anak sulung laki-laki Nabi SAW ialah Qasim, berarti nama Nabi Abu Qasim. Sebab tu zaman Rasulullah SAW ada hadis yang dipakai zaman Nabi, zaman kita tak pakai.
Wah, ni hadis mana pula ni? Macam larangan membubur nama Abu Qasim. Zaman Rasulullah dilarang. Tidak boleh digelar orang dengan Abu Qasim, takut iltibas dengan Rasulullah SAW. Adapun sekarang tak apa, Abu Qasim, kita larang dia Abu Qasim. Ada seorang nama Abu Qasim. Itu tak ada masalah. Sekarang kita panggil Abu Qasim tak apa, sebab Rasulullah sudah wafat, jadi tak ada masalah, tak ada kesamaran. Itu. Jadi maknanya anak laki ada, Qasim ada. Kan? Jadi walaupun anak Nabi itu ada lelaki, tapi orang Arab dia lain. Kalau anak Nabi semua wafat sebelum balik. Bila balik dia tak belum balik, tak panggil rajul, dia panggil sabi. Sebab kita jumpa wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijal. Rijal jamak daripada rajul. Rajulin rijalun. Mana Rasulullah SAW bukanlah menjadi bapa kepada anak lelaki yang sudah balik. Ada pun anak lelaki yang belum balik, atau adalah. Itu maksud dia. Kan kita keliru lah. Tengok Quran kata bukan anak lelaki, sedangkan Nabi ada anak lelaki macam mana kita? Pening tak boleh jawab. Sebab bahasa Arab dia lain. Kalau belum balik dia panggil sabi, dah balik dia panggil rajul. Walau min sabiyin, walaupun daripada budak yang kita ambilkan, lam yumayyiz li tawafin, kena dia nak belum memayyiz, kemudian nak tawaf, kita kelek budak tu nak tawaf pernah ada semayang, jadi kita ambilkan semayang bagi dia, tak wajib nisbah dia budak kan. Tapi bagi sini kalau kita pakai air jadi air mustamal. Wa izalatin najasin, dan izalah najis walau ma'fuwin anhu. Najis tu jadi walau tanti maaf daripadanya. Jadi maknanya air yang kita gunakan untuk menyuci najis, izalatun najis. Faham? Najis kan? Kalau najis ni najis, contoh dia tidak ada ain, najis hukmi. Kita tidur malam, kaki kita kena kencing dengan budak. Bangun pagi, kain kita tu kena air kencing. Tapi tak nampak bau, tak ada apa semua. Ain ni pun tak ada. Jadi memada kita cucur dia dengan air saja. Baik, sekarang kalau nak ambil hukum ni, nak tahu air tu. Air tu hukum mustakmal. Kita ambil air tadi 1 kilo, timbang dulu lah. Kilo, kemudian timbang kain tu berapa gram. Kemudian kita lalukan air dan tadah di bawah dia. Air di bawah tu tak bertambah tak sekilo setelah ditolak yang dalam sedotan kain. Kalau dicampur dalam kain, timbang air tu kan bekas kita cutur tu, kain tu kita timbang berapa gram awal dan berapa gram sekarang. Campur dengan dalam besin tadi tu berapa gram. Kita tengok tak bertambah. Dia datang sekilo juga. Maka air hukum dia mustakmal. Mustakmal. Kalau bertambah aja hukum dia mutanajis. Hukum dia najis. Itu maksud dia tadi. Ni tuan-tuan nak basuh pula kena timbang ni, mana kau belajar dah. Ini saja nak ambil hukum. Kau nak timbang sekilo, selai paling pelekat sekilo, timbang maut ni. Sampai petang kata habis basuh baju. Maksudnya nak tahu hukum air yang datang tu, apabila dia tidak najis hukmi, tak ada kat dia, maka dia ada 2 hukum boleh jadi. Ima dia jadi mustakmal, ima dia jadi mutanajis. Kalau bertambah timbangan, mutanajis. Bermakna air itu kalau tak tambah timbangan, makna dia taraf dia mustakmal. Kalau terpercik kita pun dah semayang tak batal. Itu biasa dia. Habis. Kemudian qalilan, ay hala kaunihi mustakmal tu qalilan. Mana air mustakmal tu dia tidak boleh mengangkatkan hadas sekiranya dia sikit. Bermakna kalau kita campur mustakmal jadi 2 kolah, dia berubah balik. Jadi air yang tuhur, jadi air yang tahur, maknanya suci lagi menyucikan. Sebab ada kait tu qalilan, air kauni mustakmilan, air mustakmal tu jumlah dia sikit, air duna kullatain, tak sampai 2 kolah. Sebab dalam hadis Nabi kita alma iza balagal kullatain lam yahmil khabas. Air bila sampai sukatan 2 kolah, maka dia tidak menanggung najis. Kalau kita senang sekarang ni, dia orang dah sukat, dia punya ukuran lebih kurang 230 liter. Kalau air tu sampai sukatan 230 liter, bermakna air tu 2 kolah. Bila 2 kolah, jatuh najis di dalam dia, hatta najis mughallazah sekalipun, jawab dia tidak jadi najis air yang banyak tadi tu. Sebab keadaan sifat air bila banyak, lain hukum tu dalam hadis disebut hadis sahih.
Ya, al-ma' iza ya balagal qullatain, air bila sampai sukatan 2 kolah. Jadi dalam fiqh bila kata air banyak dengan air sedikit, apa makna banyak? Mana 2 kolah ke atas. Kalau air sedikit mana bawah 2 kolah, maka hukum dia berbeza. Kalau sampai 2 kolah, jatuh najis apa pun dalam dia, ya, hatta babi terjun pun tak apa kan. Dia ambil semayang dekat masjid mana? Cengkira. Tengah ambil semayang, babi terjun dalam, berbung dalam. Nampak moncong babi dah sebelah. Apa hukum dia ambil ni? Tak ada hal. Tapi jangan dia bercerai kan. Dia bangun aja, habis tempat dia lalu tu habis najis mughalazah. Tu kena samak satu balik. Ya, sebab tu semua tak sampai 2 kolah. Sampai 2 kolah dia menanggung najis. Kalau najis biasa, basuh biasa. Kalau najis anjing, babi dan keturunan dia, kena basuh dengan cara dia 7 kali, termasuk 1 air kali air tanah yang suci. Tu habis. Kalau sekiranya tak sampai 2 kolah. Baik. Kemudian dia kita fa'in jumi'a al-musta'malu, jika dihimpunkan air musta'mal. Ya, kawan ambil semayang dia tada sari, ya, dia tada sengaja dia gajin tada air musta'mal. Satu kali ambil semayang dapat 1 centung, satu air semayang centung, lama-lama cukup 2 kolah, dicantumkan cukup 2 kolah, berubahlah hukum dia. Dia kata fa'in jumi'al musta'mal, jika dihimpunkan air musta'mal fabalagha kullatain, maka sampai sukatan 2 kolah. Jawab dia apa? Fa mutahhirun, maka jadilah dia mutahhir, mansuci. Mana dah guna balik, dia boleh menyucikan balik, boleh angkat adas balik, ya. Satu, ini terjawab. Ada masalah ni, air kumbahan. Ni jawab sini. Kama dia kata sedemikian juga dah, lau jumi'al mutanajjisu, jikalau dihimpunkan air mutanajjis, mana air tu asal dia air mutlak, ya, air suci lagi mencikan, kemudian terkena najis. Sebab apa jadi mutanajis? Sebab dia terkena najis dan dia tidak sampai sukatan 2 kolah. Ya, jadi dalam hadis kata apa tadi? Iza balagal ma' qullatain, bila sampai air 2 kolah. Mafhum mukhalafah dia, kalau tak sampai 2 kolah dia tetap najis. Contoh, air tak sampai 2 kolah, 1 baldi, tiba-tiba jatuh tai cecah dalam tu, tak, jawab dia hukum dia mutanajis. Walaupun makna tidak berubah bau, warna, darah, rasa. Berlainan kalau air 2 kolah, jatuh najis dalam dia, tak berubah bau, warna, rasa dia, hukum dia tetap suci lagi menyucikan. Itu biasa sakatan yang Nabi letakkan kullatain, ada hikmat dia. 2 kolah. Tak sampai 2 kolah lain hukum, bila sampai 2 kolah lain hukum dia. Ya. Jadi bila sampai 2 kolah, air tadi yang musta'mal jadi dia suci lagi menyucikan. Sama juga hukum mutanajis. Air asal dia bersih, kita mandi-mandi, itu air kumbahan kan. Air kumbahan tu dia kumpul, dibasuh balik, bersih balik, hukum dia suci lagi, mutahhir nama dia. Kita nak pakai geligeman tu soal lain, itu mazhab geligeman lain. Nak pakai tak pakai sudah. Tapi bila sampai sukatan 2 kolah, dikembali balik jadi mutahhirun. Dia panggil mutahhirun, suci lagi menyucikan. Itu dia katakan malau jumi'al mutanajjis fa balagal kullatain. Ingat mana air tu ternajis, bukan najis. Kalau kata air kencing, kita proses sampai 2 kolah, hukum dia najis tak? Tetap najis, sebab hukum asal dia najis. Yang ni mutanajis beza. Mutanajis dengan najis. Najis asli dia najis. Najis sampai kiamat pun kita tak boleh nak basuh, dia tetap najis. Mutanajis asal dia benda tu bersih, air tu bersih, kemudian datang kena najis. Jadi dinamakan air yang ternajis, bukan najis. Kalau air najis, air kencing, itu tak boleh suci. Dia suci jangan untuk edi. Kalau ma'ul mutanajis, air itu asal bersih tapi dia terkena najis. Bila dia berkumpul balik 2 kolah dan datang balik sifat dia tak ada bau, hilang bau, warna, suci balik. Itu keadaan dia. Atau lebihnya maknanya 2 kolah. Sebab tu ulama memisalkan salatul jamaah kan ma'ul kullatain. Sembahyang berjemaah sama taraf dia macam air 2 kolah. Maksud dia, bila kita lagi syarat saf lurus, rapat, confirm dia dapat 27, setengah riwayat 25. Khusyuk tu tajuk lain pula. Itu besar sembahyang jemaah. Ya.
dengan syarat betul-betul lah, jangan lengah-hingut bengkok ataupun apa, tak lurus saf ataupun kedudukan jauh. Antara saf dengan saf jangan lebih 3 hasta, tumit dengan tumit. Kebiasaan masjid-masjid besar kadang-kadang yang silap bukan makmum, imam silap, dia letaknya sejarah kami jauh kan, sebab masjid besar, kapit pula besar depan, sedap pula duduk diangkat jauh, dah tumit imam dengan tumit saf pertama lebih daripada 3 hasta, jawab dia luput fadilat jemaah, habis benar datang masjid. Sebab apa? Sebab tak faham hukum fiqh, tu salah dia. Jangan lebih 3 hasta. Dikira mana? Tumit. Adapun kata mengira ujung jari, itu khilaf, itu tak kuat. Pendapat yang kuat kira tumit. Tumit ke tumit jangan lebih 3 hasta. Baru hasil fadilat jemaah. Habis. Cukup syarat dia jaga. Confirm dia dapat satu hadis 27, satu hadis sahih 25 darajat dia lebih. Ya, kalau khusyuk tambah lagi naik, itu kelebihan semain jemaah. Kias sama dengan air yang cukup 2 kolah. Ya, jatuh najis pun dia tak akan jadi najis selama tak berubah bau. Semayang tadi selama tak batal, dia tak terkentut, tak apa, jadi dapat dari 27. Kalau dia tambah khusyuk, tambah lagi. Itu mana kelebihan salatul jamaah, dia panggil sama dengan kamaul, ya, kullatain, sama air 2 kolah. Itu kalau fiqh segi pahala. Kalau sufi pula lagi tinggi. Jadi dia kata ij'al nafsak ma'an mutlak, jadilah diri kamu sebagai air mutlak. Sebab air mutlak dia 2 sifat, dia suci dan dia boleh menyucikan orang. Itu taraf mursyid, dia ahli makrifat yang khassah dan dia boleh pimpin murid dia menuju makrifat kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil ma'ul mutlak. Kalau kita tak jadi ma'ul mutlak, jadi ma'ul mustakmal pun jadilah. Itu mustakmal, dia suci. Tapi kalau kena orang pun orang tak najis, jangan jadi mutanajis. Ya, kalau jadi mutanajis, orang kena dia dengan semayang orang batal. Ya, lagi teruk najis apa? Mughallazah, tu lagi parah. Jadi jadilah kita air mutlak dengan ni, tak boleh pun mustakmal pun boleh tahan. Mustakmal dia masih suci. Ya, orang kena dia pun orang tak jadi najis. Jangan jadi air mutanajis, terpercik kat orang tengah semayang, batal semayang orang. Habis. Jadi kalau air yang mutanajis kemudian pabalagha kullatain, maka sampailah 2 kolah, walam yataghayyar, dan dia tak berubah, bau, warna, rasa tak berubah, maka hukum dia jadilah dia apa? Mutahhir, air yang suci menyucikan. Wa in qallah ba'da tafriqihi, walaupun dia jadi sedikit selepas tu. Kita kumpulkan air mutanajis sedikit sampai 2 kolah, pun satu kongat, okey, dah jadi balik mutahhir. Kemudian kita ambil balik secentum, ceraikan balik abukum dia, tetap dia mutlak balik. Ya, sebab dia ada proses penghapusan makna mutanajis. Bila dia pergi impun aja, makna mutanajis hilang kat dia. Ya, kemudian dia asing balik, tak ada masalah. Itu maksud dia. Ya. Kemudian Pak Ulima annal istimal la yasbutu illa qillatul ma', wallahu a'lam. Bab air pun banyak bahan ni. Macam-macam dia.